sekarang tu. Orang Melayu Kristian. Orang Melayu kita di Nusantara ni pun ada yang dah Kristian. Tak ada kena-mengena dah kita yang Islam ni. Jadi tak boleh pakai lah. Itu kita dah faham maksud kemerdekaan. Memerdekakan jiwa kita, minda kita daripada pemikiran yang beku. Itu di Islam. Islam membebaskan diri kita dari pemikiran beku, mengajak kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya kita sebagai manusia. Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai manusia yang makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, mencipta manusia itu sebaik-baik kejadian. Kita berjalan berdiri, kucing berjalan tengok 4 kaki ke bawah. Kita berjalan berdiri, steady, relax. Nak jalan macam Dr. Bota boleh. Nak jalan macam Michael Jackson boleh. Nak jalan macam Ustaz Azmi pun boleh. Yang besar jalan macam Ustaz Azmi lah. Yang kurang jalan macam Dr. Bota lah. Elok-elok. Salam. Tak apa, jalan terus, tak apa. Dia pergi jawab salam lah. Baik. Okey. Jadi Islam ni mengajak, menyeru manusia supaya buat 3 perkara. Apa dia? Pertamanya, membebaskan diri dan pemikiran mereka daripada belenggu musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belenggu syirik kepada Allah, daripada menyebutkan Allah kepada menyembah Allah. Itu dia. Itu sebab zaman sebelum datang Islam dinamakan zaman jahiliah. Bukan orang Arab tu bodoh kan? Orang Arab tu tak bodoh. Kalau orang Arab bodoh, orang Arab tak pandai berniaga. Kalau orang Arab tu bodoh kan, Allah Ta'ala tak turunkan surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafim rihlatash shita'i was-sayf. Allah Ta'ala tak cerita orang Quraisy ni musim sejuk dia berniaga ke Yaman, musim panas dia berniaga ke Syam. Allah Ta'ala tak cerita dalam Quran. Kalau orang Quraisy tu bodoh. Masalahnya kenapa dinamakan zaman sebelum zaman Islam, zaman jahiliah? Sebab mereka ini terbelenggu pemikiran mereka. Pemikiran mereka yang macam mana? Mereka tak nampak dah yang lain selain daripada berhala-berhala yang mereka sembah tu. Mereka tak nampak dah yang lain. Bila Rasulullah SAW mengajak mereka bertuan kepada Allah, mereka tak mahu. Mereka kata, takkan nak keluar, nak tinggalkan cara yang ada ni. Cara yang tok nenek kita bawa ni, tak kita nak tinggalkan. Nak ikut pula cara Muhammad, belum tentu betul lagi, kata dia. Sedangkan Islam itu diturunkan kepada Nabi SAW untuk menyeru manusia supaya tinggalkan ni penyembahan berhala, patung-patung yang tak memberi manfaat ni, ditinggalkan. Kita sembah Tuhan yang sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, membebaskan diri daripada perhambaan. Islam melarang manusia menghambakan manusia. Manusia dihamba oleh manusia. Manusia menghambakan diri kepada manusia. Ini Islam larang. Nak naik pangkat, sanggup kipas bos. Kipas kan nak kipas. Macam kipas hati. Sanggup menghambakan diri. Macam anak-anak kita, tuan. Ada anak-anak kita ni, saya tak nak kata bukan orang sini, tuan. Dia nak dapat A, dia sanggup ikut syarat pensyarah, sanggup jadi hamba seks kepada pensyarah. Dia nak dapat A, subjek dia sanggup hambakan diri dia kepada pensyarah. Pensyarah dia ajak pergi makan McDonald, pergi. Pensyarah dia ajak pergi makan KFC, pergi. Pensyarah dia ajak makan Starbucks coffee, pergi. Pensyarah dia ajak pergi ke United Mall Resort, pergi. Pensyarah dia ajak pergi ke Genting Highland, pergi. Pensyarah dia ajak pergi Cameron Highland. Pensyarah dia ajak pergi ke Medan, pergi. Pensyarah dia ajak pergi ke
haknya yang pergi. Semata-mata nak dapat pensyarah pun macam kucing dapat ikan. Kucing dapat ikan, bodoh dah tolak. Ini awet, saya yang punya. Itu lebih-lebih. Ini berlaku kan? Bila bukan saya cerita bohong, memang berlaku. Akak sendiri boleh tengok dalam blog-blog, dalam kisah-kisah masyarakat. Ada manusia yang sanggup menghambakan diri kepada manusia lain untuk mendapat kesenangan, kemewahan. Sanggup menghambakan diri kepada manusia. Islam tak mahu. Islam bebaskan manusia daripada macam mana pada zaman jahiliah dahulu, itu yang berlaku. Kan? Nak dapat ihsan daripada orang kaya, si miskin sanggup serah anak perempuan dia kepada si kaya. Nampak? Itu zaman jahiliah, tuan. Sanggup serahkan. Tak apalah tuan, saya nak, asal saja kami senang tuan. Tuan mintalah anak perempuan saya ada di bawah, mintalah nak pakai mana satu, tuan minta, kami akan bagi. Ini berlaku pada zaman jahiliah. Tapi Islam bebaskan manusia daripada Islam letakkan perempuan itu di tempatnya yang terbaik. Sebagai seorang ibu, misali ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Ibu tu Allah letakkan di tempat yang terbaik. Kata Nabi SAW, Al-Jannah tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Ibu tu perempuan ke lelaki kan? Perempuan. Islam letakkan perempuan itu di tempat. Islam mewajibkan perempuan menutup aurat untuk naikkan kedudukan wanita. Bukan macam sekarang kita tengok, ya Allah, saya tengok Ustaz Azmi pun kalau tengok pun terbang kopiah. Terdedah sini, terkengkang sini, ya Allah. Aku tengok sakit mata. Dan TV tu American top model. Tak pening ke? Ni dia dah dapat injury time ni. Wah, ada orang salah fikir, tak apa. Sagi. Baik. Kemudian membebaskan ke negara daripada cengkaman musuh. Ini dia. Ini yang dilakukan oleh orang-orang umat Islam di Palestin sekarang. Cuba bebaskan negara dari cengkaman musuh. Kemerdekaan Islam bermaksud membebaskan manusia dari menyembah sesama makhluk Allah, kepada menyembah pencipta sekian makhluk, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kemerdekaan berislam juga bermaksud membebaskan manusia dari kezaliman dan dari sistem yang menzalimi sesama manusia. Betul. Itu maksud kemerdekaan. Islam dengan dikata kesejahteraan, kedamaian dan keamanan semuanya menjurus kepada maksud kemerdekaan. Jadi Islam sendiri maknanya sejahtera, selamat, aman, merdeka. Islam tu maksudnya merdeka. Islam tu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu dengan sepenuhnya. 1, 2, hilang blackout. Tak apa. Jalan terus, tak apa. Jalan terus, tak apa. Itu dia. Baik. Bukti yang kita lihat, Nabi SAW diutuskan kepada manusia, akhirnya membawa kemakmuran kepada kota Madinah. Kota Yathrib itu sebelum datang Nabi SAW, kota Yathrib itu hanya satu kota daripada kota-kota yang ada di semenanjung tanah Arab. Rupa macam Pekan Tapah, Pekan Kampar, Batu Purau, Kuala Purau. Sama tu. Level dia sama je. Serupa je level dia. Tak ada apa pun.
Tapi bila datangnya Nabi SAW, Nabi menukar namanya kepada Al-Madinatul Munawwarah, jadi salah satu dari kota suci umat Islam. Bayangkan. Dan kemudian Nabi membuka kota Mekah, memerdekakan kota Mekah daripada cengkaman puak Quraisy, daripada penyembahan berhala. Itu dia tuan-tuan, Islam itu. Islam jugalah yang membebaskan kota Baitul Maqdis daripada cengkaman kerajaan Rom yang menindas rakyat di bawah kerajaan dia, di bawah negara dia. Islam tu. Itu juga pada zaman kemudian, zaman para sahabat punya juga. Wilayah-wilayah di bawah kerajaan Rom Parsi dibebaskan, dimerdekakan oleh kerajaan Islam daripada cengkaman kerajaan-kerajaan Rom Parsi yang zalim, yang menindas rakyat dia. Macam sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, FSA, Free Syrian Army kan, dia berjuang untuk membebaskan Syria daripada cengkaman kerajaan Bashar al-Assad yang zalim. Tak zalim macam mana dia arahkan tentera dia pergi bunuh sembelih orang lari. Tak zalim, tuan-tuan, zalim lah. Jadi FSA itu bukan pemberontak, tuan-tuan. Tuan-tuan kaji balik. Adakah kita melawan kerajaan yang zalim itu dikatakan pemberontak? Tidak. Kita faham? Kan? Sebab inilah Islam, tugas Islam yang sebenarnya, memerdekakan manusia daripada kezaliman sesama manusia, dan daripada sistem yang menzalimi sesama manusia, dibebaskan. Riba itu zalim pada manusia. Islam membebaskan orang-orang di Madinah dari cengkaman sistem riba Yahudi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sebab riba ini satu sistem yang menindas manusia. Macam alung tu, tuan-tuan, tengok alung. Tak kinai orang tu alung tu. Bunganya berpuluh-puluh peratus, beratus-peratus. Tak bayar, bunga naik. Pokok tak nampak, tak apa, bunga naik. Dia kata, bunga-bunga dulu, pokok tak apa. Tu cekti dalam Do Re Mi tu. Saya tak nampak pokok tak apa, bunga juga mau. Kan? Harun Mahfiz sampai pakai duit, tipu bapak sendiri nak bayar hutang cekti. Cerita mana tu? Cerita anak bapak. Harun Mahfiz tu tipu bapak dia, kata dah kahwin, nak pakai belanja kahwin, pinjam 5,000, bayar hutang cekti 3,000. Terpaksa pinjam isteri kawan sendiri nak pakai. Pinjam betul kan betul-betul. Takut salih driver. Jadi lawa dipakaikan baju melaram, lawa pula isteri aku. Tak jadi pinjam kan. Kau jangan yang main, tak pinjam lah. Pinjam betul lah betul. Bang. Setuju pula isteri salih driver betul lah. Pinjam terus tak apa. Jangan. Habis tuim tak apa. Saya rela. Kalau zaman sekarang sebenarnya tu saya rela. Tak apa. Bersuami kawan kaya, suami abang, isteri abang buat apa? Isteri driver. Tak dia senang-senang. Tengok, jadi isteri pinjam saja pada Tuan Harun, baju melaram,